forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan Amin terhadap isu awang dakwa di Ugut MP beri datang keluarga. Seorang ahli Parlimen PAS hari ini mendakwa menerima ugutan daripada rakan sejawatnya yang baru saja mengumumkan sokongan kepada kerajaan. Bercakap di Dewan Rakyat hari ini, Awang Hashim PN Pendang mendakwa ugutan tersebut dilakukan Syed Abu Hussein Syed Hafiz PN Bukit Gantang dan keluarganya. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kawan Amin. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Dalam waktu yang sama, ini saya masih lagi dalam segmen gelagat hari-hari orang politik negara. Sekarang ni apabila ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, dia menjelaskan bahawa beliau tidak membuat ugutan sebab dia dikatakan mengugut ahli Parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim. Sebab itu beliau menyatakan bahawa dakwaan sebut sebagai tuduhan liar dan beliau bersedia berkongsi rakaman perbualan telefonnya dengan Awang, Datuk Awang Hashim jika ada laporan polis dibuat ke atas beliau. Tak ada ugutan katanya. Kalau ada ugutan, boleh buat laporan polis. Saya ada bercakap, memang dia mengaku dia bercakap dengan Datuk Awang. Tak ada beliau membuat rakaman sebagai bukti. Jika ada laporan polis, saya akan bagi rakaman itu. Itu menurutnya apabila ditanya tentang dakwaan Awang Hashim, mengatakan beliau menerima ugutan daripada Datuk Syed Hussein. Kerana di Dewan Rakyat semalam lah, di hari-hari akhir, Awang bangun sudah selesai sesi soal jawab lisan, mendakwa dirinya diugut menerusi panggilan telefon. Bagaimanapun, Datuk Syed Hussein juga menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri atas dasar menyokong usaha yang sedang jalani. Beliau turut menafikan sokongan itu berkaitan usaha mendapatkan projek daripada kerajaan untuk dirinya dan keluarga. Jadi, menurut tindakan Parti Bersatu padanya, katanya terperanglah. Nak buat ambil tindakan apa pun, ambil lah. Saya hanya sokong usaha kerajaan Madani, bukan sokong parti. Katanya. Itu gambaran sekarang saudara, bahawa nampaknya keadaan Perikatan Nasional masih dalam keadaan yang Saudara Zaki Memus, fitnah walaupun PMX jatuh bilik air. Tak ada saudara. Saudara Aziza Jin, apa khabar? Mula-mula mengatakan Datuk Si mula-mula cerita pasal Datuk Zahid. Sakit, bawa parah dan macam-macam. Tapi hari ini terjawab apabila dengan cerianya Datuk Sri Zahid hadir ke pejabatnya. Dan sebelum itu, saudara, sewaktu beliau berada di Kemaman dalam siri kempen, timbul pula cerita kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim jatuh di bilik air. Sedangkan beliau berada di Kemaman. Saya berada di Kemaman waktu itu. Saya melihat sendiri beliau hadir di 4 kawasan Felda dan berakhir di Cukai. Itu kawasan Dewan Undang Negeri Cukai. Beliau hadir tak ada apa pun, tak ada masalah, saudara. Tiba-tiba begitulah kadang orang kadang-kadang menimbulkan pelbagai fitnah yang bukan-bukan. Terima kasih Zajin, sekutu mawar merah untuk saya. Dan saya nak bagi tahu pada teman-teman, anda melontarkan berita-berita fitnah, anda terlibat nanti. Boleh didakwa di mahkamah, anda boleh ambil tindakan. Sekali lagi, semalam saya dah bagi tahu, jangan kerana anda tawaduk sangat dengan kepimpinan parti-parti politik tertentu, anda membahayakan diri anda. Akhirnya tak pasal-pasal saja tidur dalam lokap. Siapa nak tolong anda? Apakah bila anda diambil tindakan, pimpinan daripada parti-parti pembangkang nak sokong anda? Adakah mereka sanggup mengeluarkan jaminan, menyediakan peguam? Tak ada. Jawab sendirilah nanti. Jadi sebab itu saya mengharapkan, kalau berita benar tak ada masalah. Tapi jangan mewujudkan berita-berita palsu yang boleh membahayakan diri anda. Hanya kerana orang kata pedo, nak sokong sangat-sangat ni. Aku nak sokong sangat benci sangat pada Perdana Menteri kerana aku adalah parti daripada pembangkang. Buat apa saja, tapi anda membahayakan diri anda. Itu keadaan saya Yana Hamid dia kata dari Kemamang terus ke Putrajaya buat general. Saya nak bagi tahu pada anda, saya kadang-kadang bersimpati. Tak ada masalah anda nak sokong lah. Tapi orang kata sokong tu berpada-pada. Selalu saya ingatkan, dalam kita, kalau kita sayang seseorang, janganlah sayang lebih-lebih. Nanti anda boleh membenci. Kalau anda benci pun, jangan berlebihan.
nanti anda mungkin boleh sayang balik pada mereka. Saya nak bagi pesan pada teman-teman yang rajin membuat lontaran fitnah. Kerana bila ada berlaku sesuatu tindakan terhadap anda, siapakah yang akan membantu anda? Apakah orang yang anda sokong itu sanggup mengeluarkan wang untuk membayar jaminan? Sanggupkah mereka menyediakan peguam untuk membantu anda kalau anda diheret di muka pengadilan? Ini gambarannya, sebab itu saya katakan berhati-hati. Pada-padalah saudara. Saudara Azizul Abdul Hamid, dia kata Sabah Sarawak bersama kerajaan perpaduan PMX. Saya nampak walaupun orang mengatakan bahawa kerajaan ini akan tumbang, ada saya dapat terima, yang seronok itu ada teman saya menghantar kiriman. 44 orang akan lari daripada menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya senyum saya. Mana mungkin mereka yang menjadi menteri nak bunuh diri, apa dia dapat? Daripada UMNO khususnya ada 12 orang saudara yang menjadi menteri, jadi timbalan menteri. Apakah mereka, kalau mereka menyokong orang lain daripada menteri, kedudukan mereka sama juga. Melainkan kalau mereka dapat naik pangkat, dapat umbuhan itu dan ini, skip optik, lain saudara. Yang kedua, daripada ada 26 ahli UMNO yang jadi ahli parlimen 26. Kalau 12, tinggal lagi 14. 7 lagi saudara menjadi pengusi-pengusi GLC. Apakah mereka nak meninggalkan jawatan yang mereka pegang sekarang? Jadi kalau ada peningkat 7 orang, 7 orang pun saya lihat ada dalam 2-3 orang aja pun yang orang kata pedor badak. Ini pedor badak, sondo juga. Itu saja yang ada saya. Jadi bagaimana boleh mengatakan kerajaan PMX boleh tumbang? Hari ini ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau bukan 140, bukan 112, bukan 115, tetapi 152. Dan akan meningkat lagi saya. Jadi betul lah saudara Zon Abu, bahawa pimpinan sokongannya melebihi daripada cukup. Lebih cukup dari jumlah yang diperlukan saudara. Saudara Mimi bercakap menjaga kepentingan Warlord. Saya tak tahulah Warlord mana yang anda maksudkan. Tapi saya nak bagi tahu pada anda, kalau anda nak mempertahankan Warlord anda, berhati-hati. Kalau kita susah, tak ada orang fikir pun pasal kita. Anda tidak pernah mengalami. Saya melihat teman-teman kita yang terpaksa turun naik ke mahkamah, terpaksa menghadapi tindakan, kesan daripada perbuatan mereka dan terpaksa pergi ke Bukit Aman, disiasat oleh pihak polis. Kan tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal, saudara. Itu orang kata tak ada penyakit, cari penyakit. Saudara Muhammad Rajab Baduri dia kata, lama dah duk meroyan nak jatuhkan kerajaan PMX. Tak ada, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan baik, saudara, kita masuk segmen pilihan raya kecil Kemaman. Saya dapat laporan sejak dari pagi tadi. Ini last call ni, saudara. Ini pecutan terakhir. Nak pergi berkempen, nak turun ke menyantuni walkabout apa semua, banyak yang terganggu kerana hujan berterusan sejak pagi tadi. Petang tadi adalah sikit renyai-renyai. Dan sepanjang minggu-minggu terakhir ni saudara, banyak ceramah-ceramah perdana yang diaturkan tak dapat terlaksana. Dan kurang sambutan, orang malas keluar rumah kerana hujan. Di Terengganu, di Kemaman khususnya sekarang ni, hujan sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau saudara perasan waktu saya buat live, saya ingat 4 malam dulu, saya sendiri pun kena hujan. Hujan lebat, terpaksa pindah 3-4 tempat. Itu keadaannya. Jadi macam mana nak buat ceramah-ceramah penting? Itu keadaannya. Sepanjang hari ini, sejak dari pagi tadi, di Kemaman hujan. Bagaimanapun, saya melihat bahawa calon UMNO Barisan Nasional, iaitu Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi, beliau sudah jauh ke hadapan. Kerana sebaik sahaja usai penamaan calon, beliau terus menyantuni rakyat di semua kawasan. Berbanding dengan calon daripada Parti Perikatan Nasional. Sekejap ada di Kuala Terengganu, tak dapat menyantuni orang, bila nak jantuni, hujan pula, saudara. Jadi sebab itu saya mengatakan, Tan Sri Raja Muhammad Effendi jauh ke hadapan. Dari segi mendapat pengaruh, bertemu dengan warga pengundi. Bagaimanapun, saudara, kerana besok pengundi-pengundi pilihan raya di kawasan Parlimen Kemaman diingatkan, pertama sekali mesti membawa kad pengenalan besok, saudara. Begitu juga catatan maklumat pengundian.
Ini bagi memudahkan semakan nama serta membantu kelancaran proses pengundian yang akan berlaku bermula jam 8 pagi besok, saudara. Siswa Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Ikmaruddin Ishak katanya mereka perlu menunjukkan dokumen terbabit kepada kerani pengundian di tempat mengundi masing-masing. Sebelum ini, pengundi boleh membuat semakan awal maklumat seperti pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan melalui portal. Boleh menghubungi hotline SPRM Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu 03 88 92 7018. 03 88 92 7018 ataupun 88 92 7218 ataupun satu lagi talian iaitu 03 88 92 7124. Anda boleh menghubungi hotline untuk mengetahui, untuk menyemak maklumat-maklumat anda. Ataupun bolehlah juga membuat semakan melalui aplikasi My SPR Semak. Kita saya baca detail sikit lagi. Kata awang dia menerima panggilan telefon daripada Syed Abu Hussein 2 malam lalu dan berpendapat seorang ahli parlimen wajar diberikan perlindungan. Bagian daripada awang gagal untuk mendedahkan butiran lanjut dakwaan tersebut apabila Speaker Johari meminta dia memfailkan usul berkenaan. Hal itu kerana Kak Johari insidenya didakwa awang tidak berlaku hari ini. Saya akan memfailkan usul bahawa saya diugut oleh Bukit Gantang dan keluarga ketika itu. Saya tak kisah saya perlu menghadapinya, kata awang. Tak tahulah tuan-tuan betul ke tak cerita si MP Pendang ni, awang ni. Dia tunggulah dia buat keluar bukti betul ke tak. Kami terus menjadi kerajaan Puan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.